bersama saya Sir Faiz pada segmen pukul 4.10 sampai pukul 5.10. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan membincangkan. Ambil phone Mama Cah. Tutup mic dulu. Ambil phone Mama dulu. Awak memang kalau nak ambil, memang unmute tu supaya mereka ni semua dengar. Awak ni seorang anak yang bagus lah. Faham. Bahaya. Takut. Okey, baik. Dekat Hari dapur. ini kita akan sembangkan, saya akan biarkan mute dengan mute, tapi jangan sampai saya tarik nikmat. Saya bagi 3 peluang. Okey. Kita akan sembangkan bab 4 bertajuk haba, di mana kita sekarang ini berada di subtopik yang paling terakhir berkenaan dengan hukum gas. Baik tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang gas, tolong berikan kepada saya satu contoh gas yang anda tahu. Kentut. Ya. Selain daripada kentut. Korang ni tak benda lain. Tak ketum, kentut. 2 benda tu je. Apa dia? Dia Julia. Wah, dia menjawab menggunakan senyuman juga dia. Oksigen bagus. Carbon dioxide bagus. Helium. Methane mantap. Sendawa. Terima kasih. Klorin, Andilau, Lifuk. Baik. Sahabat-sahabat sekalian. Gas ini adakah kita boleh nampak? Tak boleh kan, Christina Nabila binti Uzaimi. Tapi, kita percaya tak ada gas? Percaya. Macam mana? Macam mana? Kita rasa macam mana? Macam tu ke? Tajuk. Orang tak rasa gas macam tu tuan. Sedut. Hidup. Ya. Gas ini ada di sekeliling kita, tidak bisa dinampak. Tapi bisa dirasa. Begitulah juga cinta. Tak bisa dinampak. Tak bisa juga dirasa. Pada muka semua orang. Ya. Baik. Saya nak letak tepi gas, saya nak letak tepi cinta ni. Saya nak cerita pasal satu persoalan di mana saya pernah diajukan oleh saya semua belajar. Okey, bila kat orang semua belajar ni dia ada international student tau. Antara soalan international student ni ialah dia tanya saya, Faiz, do you believe in God? Saya sure I believe in God. But does God exist? Saya cakap, yes. Can you see him ataupun her? No. But you still believe in God? Of course I do. No wonder dia cakap macam tu. Oh, no wonder. Saya macam, apa yang no wonder ni? Saya bertanya balik. Nama dia sekian saya X, nama dia lah X. X. Do you breathe? Yes, I do. Can you see oxygen? Of course not. I cannot see oxygen. Can you see oxygen? But do you still believe that there is oxygen? Yes, of course, because I'm breathing. No wonder. Saya cakap balik kat dia, no wonder. Oh, faham tak apa dia punya content ataupun message yang saya cuba sampaikan? Ya, tak semua benda kita boleh nampak, tapi benda-benda ini kita boleh rasa melalui panca indera, 5 panca indera, tengok, hidup, rasa, sentuh atau dengar. Yes, itu juga sama juga dengan gas. Baik, tetapi bila kita tengah cakap pasal nak kaji gas, kita tak boleh tengok je. Kita akan letakkan gas dalam apa? Cuba beritahu saya kejap. Awak letakkan gas dalam apa? Dalam bekas, terbaik. Bila adanya bekas, baru kita boleh anggap dia ada gas. Tuju dengan saya. Contoh, tayar yang kempis. Ada gas tak? Tak ada. Macam mana hampa tahu dia tak ada gas? Sebab dia kempis. Tayar yang kembung. Ada gas tak? Ada. Sebab apa? Dia kembung. Tuan-tuan perempuan, apabila satu gas diisi dalam satu bekas, maka datangnya 3 kuantiti yang kita boleh lihat. Iaitu apa dia? Emma Klein. Pressure. Terbaik. Yang pertama ialah pressure. Nombor 2.
faktor ataupun kuantiti yang kita boleh nampak ialah volume. Mantap. Isi padu. Faktor nombor 3 yang kita boleh nampak ialah suhu. Iaitu bila kita pegang tayar tu, kita boleh rasa dia panas ataupun dia sejuk. Bila gas diisi dalam satu bekas, maka akan ada 3 faktor P, V, T. Tolong ingat yang itu dulu. Mesti dalam satu bekas untuk kita belajar. Kalau tak ada dalam bekas, kita tak belajar. Ya tuan-tuan perempuan? Okey, PVT. Saya nak tunjuk satu contoh. Contoh apa? Botol kosong. Sahabat sekalian, ini ialah satu bekas. Baik. Saya nak tanya, dalam bekas ni ada gas tak? Ada. Macam mana apa boleh buktikan dia ada? Dia kembung. Bagus. Eksperimen lah. Nak buat eksperimen dia. Tak ada, tak payah buat eksperimen apa. Tengok aja. Dia kembung. Bagus. Next. Dia ada volume. Dia ada volume. Dia ada pressure. Macam mana kita nak tahu dia pressure? Bila kita tolak ni, dia susah. Teruk muka aku. Okey. Dia susah nak tekan. Mana kata dia menolak tangan kita. Yes. Baik. Botol ini sekiranya saya letak dalam peti ais. Kenapa nak letak tak botol air dalam peti ais? Pernah. Dia jadi apa Ya. Yeah. Abang kalau tengok drama Hindustan abang volume tu boleh pelan sikit abang. Okey, dia akan kempis dan dia akan macam tu, betul? Apabila kita masuk dalam peti ais, suhu dia sejuk, dia punya volume juga akan berkurang. Okey, bila kita letak dekat tengah panas, apa jadi pada botol ni? Mengepiskan, mengembang. Dia akan mengembang. Dia akan expand. Baik. Apabila benda ini saya tekan dia menjadi kecil, saya tolak dia menjadi kecil. Okey, apa yang meningkat? Isi padu mengecil, apa yang meningkat? Saya nak awak berfikir Saya tak nak awak ikut buku Yes, tekanan dia meningkat. Terbaik. Bagus. So, ladies and gentlemen, itu yang apa yang saya nak bagi tahu hari ini yang kita dah tengok sepanjang minggu lepas, 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Nazrul Hakim okey. Itu misal betul kan misal main-main Nazrul Hakim? Betul? Main-main. Faham. Risau juga banyak bulu itu baru misal. Okay. Let's go. Tuan-tuan perempuan, 3 faktor tersebut ialah pressure. Yang pertama, pressure diberi dengan kuantiti P mempunyai unit Pascal. Pascal merupakan kuantiti unit untuk pressure. Okay. Baik. 1 Pascal juga bersamaan dengan 1.0 darab 10 kuasa 5 ATM. Apakah itu ATM? Sabar jap, saya tengah cerita ni. Korang ni baru nampak ATM jap betul-betul. Sabar jap, tenang dulu. ATM bermaksud atmosfera. Brittany Amber, ATM machine. Macam mana saya nak cakap Dah 2021 ATM jarang lagi orang buat kelakar-kelakar macam tu. Okey. Tapi saya tak tahulah. Maybe Brittany memang suka mission ATM. So take note kepada yang warga lelaki, anda kena make sure mission ATM tu dia bagi hint tu. Saya tersilap. Dia bagi hint punya. Okey. ATM bermaksud atmosfera di mana awak akan belajar ini dalam tingkatan 5 bab 2 form 5. Tingkatan 5 bab 2 bertajuk tekanan. Okey, Tong Yusin. Masih ingat bab 2 form 5 fizik? Tekanan atmosfera terhasil apabila awak di atas permukaan bumi. Sebagai contoh, Amal. Betul aku rasa nak senang. Amal. Hang kau ajak Amal. Amal. Budak ni jangan buat main Amal. Nang jangan buat main. Dia tiba hang dia apa dah dapat. Aduh, ini orang kata Mr. Penang kot. Mana korang dapat gambar-gambar ni semua? Hampa dapat mana gambar ni?
Saya nak deaktif semua. Tidak. Okey, amal dekat sini. Amal atas permukaan bumi. Tuan-tuan, di atas amar ada banyak molekul udara. Ada banyak molekul udara. Molekul udara ini pula diperangkap oleh lapisan atmosfera. Lapisan atmosfera ada banyak fungsi. Antaranya ialah untuk menapis cahaya UV. Yang kedua ialah untuk menghasilkan oksigen. Lapisan atmosfera ialah O3, ozon. Bila dia kena dengan cahaya matahari UV, dia akan jadi oksigen. Dan lapisan atmosfera itu akan menekan oksigen itu kepada amar dan menyebabkan amar boleh bernafas. Ya, tuan-tuan perempuan, inilah yang kita panggil dia sebagai tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera, definisi fizik dia ialah tekanan pada satu titik di atas permukaan bumi disebabkan oleh berat zarah gas di atas titik tersebut. Okey, dekat kimia ini adalah fizik ya. Okey. Sekali lagi saya ulang. Tekanan atmosfera tekanan atmosfera ATM iaitu 1.0/10⁻5 ATM ialah jumlah daya yang dikenakan oleh molekul udara di atas satu titik di atas permukaan bumi. Bila kita di atas permukaan bumi ini, tekanan dia banyak. Menyebabkan kita hampa senang bernafas tak sekarang? Touching organism. Okey. Baik, you guys senang bernafas tak? Senang kan? Sekarang ni semua boleh nafas betul? Dan siapa-siapa sesak nafas? Tak ada. Ada. Semua okey. Ilin Farhana, Nurin Sofia. Seronok saya tengok muka besar ni. Kalau tak saya nak tengok muka semua kecil. Okey. Senang bernafas. Kenapa senang bernafas? Sebab udara menekan kepada kita. Udara ni menekan kepada kita. Apabila Adlin Aliyah binti Muhammad Asri belajar fizik. Dia belajar fizik tanpa beliau sedar, beliau sudah ini Amar. Amar dia cuba berkenalan dengan Adlina Aliyah, tapi seperti biasa press F for our fallen brother. Adlina mereject beliau dan dia belajar fizik sampai ke langit. Aliyah sudah terbang ke langit, tuan-tuan. Dek kerana belajar fizik. Aliyah di sini ya. Baik. Sekarang ini saya nak tanya apa? Banyak tak molekul dekat atas ni? Banyak tak bilangan zarah molekul dekat atas ni? Sikit betul. Bilangan dia sikit. Tuan-tuan, tekanan di atas ini tinggi ataupun rendah? Tekanan dia rendah. Yes. Bila dekat atas bumi, tekanan dia tinggi. P sama dengan 1.0/10⁻5 ATM. Bila terbang, dia susah nak nafas. Korang pernah pergi hiking tak? Kalau tak pernah pun dalam mimpi pernah. Kalau tak pernah pun korang tengok movie ada dia orang pergi hiking Gunung Everest ke, Gunung Kinabalu ke, apa-apa jenis gunung Bila kita naik gunung, hobi saya hiking, kita akan dapati bahawasanya kita lagi senang bernafas ke susah nak bernafas? Susah nak bernafas. Yes. Kerana apa? Kerana tekanan di atas ialah lebih sikit berbanding di bawah. Tekanan dia akan jadi dalam 0.8 times 10 to the power of 5 ATM. Bila tekanan sikit, udara tak tekan kita. Udara tak tekan kita. Kita yang kena sedut dia. Baru boleh nafas. Macam sekarang ni, tak ada siapa lagi semua. Tak ada siapa lagi macam tu kalau ada nampak kelibat jiran-jiran ataupun rakan-rakan sebaya awak dalam kelas ini berkelakuan demikian, tolong call hotline number 1800-8825. Ya, di bawah senang nafas kerana tekanan tinggi. Bila terbang di atas, tekanan dia rendah, susah nafas. Point saya nak beritahu. Unit piawai untuk tekanan bukanlah ATM. Tetapi unit dia satu ini juga bersamaan dengan 1 Pascal. Saya nak hampa ingat benda ni sampai habis SPM,
Lepas SPM nak lupakan je lah, tak apa. Tak ada siapa lagi ya. Lepas SPM nak kahwin nanti ya. Untuk kali tu salam. Satu tekanan atmosfera 1.10 sama berapa Pascal. Tak ada kahwin dia orang tak tanya dah. So, tapi SPM nanti hampa kena tahu. Baik Tong Yusin. Alright, university. Sabar Zat. Hampa kau form 4. Universiti lambat lagi. Okey, bagi habis sekolah dulu. Bagi habis sekolah dulu baru kita fikir okay, nak sambung universiti ke, nak sambung college ke, nak sambung bisnes ke apa Alright, 1 Pascal sama dengan 1.010 pasal 5 ATM. Okey, saya akan berikan ruang sekejap nak tangkap gambar ke nak salin 5 saat. Saya padam. Korang tak saya buka DM tadi semua macam ni. Siapa DM tu? Bila mula kelas. Boy. Okey, jap. Saya nak tengah slide tengok orang lain jap. Nur Hakimah. Awak asal negeri mana? Myanmar. Melaka, faham. Sekolah mana Hakimah? Sekolah. Camp apa? Terendah. Alif Ikhwan daripada mana? Dalam laut Kedah. Hafiz Kedah. Mari. Sekejap. Sama orang Melaka. Orang Melaka ke? Orang Melaka juga? SAS. Dia orang kembar. Faham? SAS. Okay. Let's go. Ini yang pertama, faktor pertama. Faktor nombor 2 ialah kita ada volume. Okay, volume mempunyai kuantiti B dan unit yang kita akan guna ialah meter kuasa 3. Meter kuasa 3. And kuantiti nombor 3 kita ada temperature iaitu suhu. Suhu mempunyai kuantiti T, unit dia ialah Kelvin. Okey, tuan-tuan puan-puan, kita kena tahu, kita kena sedar, awak kena sedar, saya kena sedar, yang kita semua sedar, bahawasanya kita semua tengah nak tukar kuantiti unit Celsius kepada Kelvin, kita kena tambah 273. Okey. K sama dengan C tambah 273. Saya tak mau proceed. Saya nak tanya hampa lagi sekali. Siapa yang tak faham menatang ni? Faham? Yang tak faham tak apa, awak boleh direct message ke saya. Awak janganlah, kalau segan janganlah tulis kepada semua orang. Okey, saya takkan sebut nama awak. Serius. Okey, Din, Sarah, Nur Atika, Syira. Silap. Itu bukan nama sebenar Itu bukan nama sebenar. Okey, baik. Gini. Kalau dengar. Suhu bilik, contoh suhu kita sekarang ni 20 darjah Celsius. Kalau nak tukar per Kelvin, kita tambah 273. Nak tukar 20 darjah Celsius, nak jadikan Kelvin, kita tambah 273. Kita akan dapat 293 Kelvin. Okay. Boleh just tambah. Yes. Alright. Kalau suhu kita 40, berapakah Kelvin? 313. Boleh? Ini kalau hang tak boleh kira, malu kat saudara mara. Dia tak saudara mara, dia malu kat saudara mara. Kalau tak ada saudara mara pun tak apa, malu kat adik-beradik lain. Adik hang darjah 2 pun boleh tambah ni. Kalau tak ada adik tak apa, malu kat kucing. Kucing. Apalah, tuan aku tak kira. Kucing pun pandai kira tau makan. 20 tambah 273, kucing dia jawab laju je 313. Kucing sebuah saya itu. Dia tuan-tuan perempuan, dia buat kalkulator. Kau malulah dengan jemaah. Okey, 313. Boleh? Lepas ini kita akan jawab banyak soalan tau, tukar unit. Jadi saya perlukan awak semua boleh tukar Celsius kepada Kelvin. Boleh janji dengan saya tu dulu. Adil Ahsan, part mana hang tak faham? Part mana hang tak faham? Saya berikrar Tanishi. Ya, means tambah 273 aja. Aduh.
Boleh. Teruk pula jatuh. Tengoklah muka Alif ni dulu. Tengok muka Alif ni banyak lama-lama. Baik. Saya ada remote control. Remote aircon. Okey. Saya nak turunkan 16. Berapakah suhu dalam Kelvin? 16 tambah 273. Kita akan dapat 289. Ya betul. Ya betul. 289 Kelvin. Okey. Kalau saya naikkan ini, kita akan dapat 290. That's it. Yeah. Alright. Baik. Unit ni dalam suhu kita ada banyak. Kita ada Celsius, kita ada Fahrenheit, kita ada Kelvin. Celsius dengan Fahrenheit ni kita guna dalam kehidupan harian. Kelvin kita guna dalam gas. Bila kita tengah belajar fizik, bila kita tengah belajar engineering, kita akan guna Kelvin. Ingat perkataan saya ni. One day bila awak sambung belajar engineering, awak takkan guna dah Celsius. Okay, Celsius itu adalah untuk kehidupan harian. Okay, awak guna Kelvin. Dia juga ada termometer dalam Kelvin tau. Untuk dalam kilang, mereka tak guna Celsius, mereka guna Kelvin. Okay, awak kalau pergi kilang, dia akan tet. Ui, 310. Ini kena kuarantin. Bukan, 310 Kelvin itu bukan menandakan anda demam ataupun banyak dosa ataupun anda panas. 310 Kelvin menandakan suhu badan anda ialah 37 darjah Celsius. Anda sihat. Okey. Kenapa nak tak guna Celsius? Soalan yang bagus tapi saya pernah terang dah. Sekali lagi saya beritahu Celsius bukanlah unit piawai, bermaksud dia tidak ukuran yang tepat. Dia tidak mengukur tenaga kinetik bahan. Sebab tu kita tak guna Celsius. Kelvin ialah unit yang tepat yang mengukur tenaga kinetik bahan. Bermaksud kosong Kelvin tak ada langsung tenaga kinetik, kosong Kelvin. Dia tak gerak. Itu nama dia suhu mutlak. Okay, absolute zero. Sifar mutlak. Tapi ni kosong Kelvin kosong darjah Celsius. Kalau awak pergi ke Australia, suhu dia kosong darjah Celsius, awak boleh bergerak tak? Oh, tak boleh risau awak pergi ke Australia So I would like to fly to Australia. I would like to meet my girlfriend over there. Sampai ke Australia sejuk. Winter 3 bulan tak gerak. Tak kan? Suhu di Australia walaupun dia negatif 10, tapi kita masih lagi boleh bergerak. Kerana Celsius bukanlah unit yang tepat untuk mengukur tenaga kinetik. Dia hanyalah berpaksikan kepada air. Oh, Celsius hanyalah berpaksikan kepada air. 0 darjah Celsius, air beku. 100 darjah Celsius, air menjadi gas. Sebab kita selalu minum air, sebab itulah orang semua sekeliling kita guna darjah Celsius. Okey, baik. Boleh fahamkan 3 benda ini dulu. Saya nak awak fahamkan 3 benda ini dulu. Kerana ketiga-tiga benda ini adalah benda yang besar dalam hidup kita. Pressure, volume dengan temperature. Okey. Baik. Bila cakap pasal hukum gas, satu faktor kena malar. Kena malar bermaksud kena constant. Baru kita boleh study hubungan antara dua lagi. Contoh, bila pressure constant, tinggallah V dengan T. Bila pressure constant, tinggallah V dengan T. Saya tuliskan kat sini P, V, T. Bila pressure constant, tinggallah V dengan T. Bila V constant, tinggallah yes. Bila T constant, tinggallah terbaik. Bila P constant, tinggallah V dengan T. Salah satu jadi responding, salah satu jadi manipulated. Salah satu ialah boleh ubah dimanipulasi, satu lagi ialah bergerak balas. Bila V constant, salah satu juga ialah manipulasi, salah satu juga ialah bergerak balas. Bila T tutup, salah satu manipulasi, satu lagi bergerak balas. Boleh faham maksud saya? Macam maths. Ya, betul. Maths pun, basically maths pun. Hampa kalau boleh, hampa add math semua boleh buat. Add math, main laju lah, situ divide, add lah, apalah, function lah, fx, siapa, activity. Sama. Okay. Alright. Saya nak tengok kejap Khalid Ashraf. Saya nak tengok lain. Nak tengok Brittany Amber lah. Jangan senyum sangat Brittany. Jangan senyum sangat. Hukum gas ada 3.
Iaitu hukum garis yang pertama ialah hukum Gay-Lussac. Sebut sampai habis, jangan type main-main. Siapa type main-main, saya timbang takraw, saya lipat bagi. Saya player takraw tau. Saya dulu gulung tau. Saya baik online. Kalau depan-depan, saya timbang bola, saya bagi. Gitu. Gay-Lussac merupakan hukum yang mengatakan bahwasanya pressure is directly proportional to the temperature. Pressure is directly proportional to the temperature. Ingat. Proportional to the. Macam mana pernah kahwin ni? Sikit pun ingatlah. The temperature. Okay. Pressure is directly proportional. Sorry, saya nak bagi lagi solid jawapan dia. Absolute temperature. Bermaksud tekanan ialah berkadar terus dengan suhu mutlak. Suhu mutlak ialah dalam Kelvin. Okey. Tuan-tuan, awak akan ditanyakan soalan ini dalam kertas 2. Dia akan tanya, nyatakan definisi ataupun state Gay-Lussac law. Takrifkan hukum Gay-Lussac. Sudah. Belajar faham, keluar exam sudah. Tulis benda ni je. Pressure is directly proportional to the absolute temperature. Tapi kalau nak jawab dengan lebih sempurna, habiskan ayat dengan for a given fixed mass of enclosed gas. Ini yang saya cakap yang awal-awal tadi. BM. Saya tukarkan dalam bahasa BM Tapi abaikan tata bahasa saya punya BM dulu agak barai. Barai.com. Mak saya selalu bangun pagi-pagi pukul 5 dia akan kejut saya, "Pak A, bangun banyak BM." Saya orang Penang dengan BM dia teruk sikit. Orang Penang dengan orang Kelantan power lagi. Orang Kelantan kecek Melayu power lagi. Orang BM kalau orang utara ni dia teruk sikit. Okey, tapi saya cuba Tekanan ialah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi sesuatu gas yang tertutup. Sesuatu gas berjisim tetap yang tertutup. Apa itu Miska? Maksudnya dalam botol lah. Ini botol ini jisim tetap lah ni, Brittany Amber. Faham? Awak boleh tengok kamera Dia macam cantik Amber macam ni, tapi macam ni lagi cantik. Macam ni lagi cantik. Okey, faham tak? Danish Aiman. Okey, Danish Aiman. Okey. Dalam BM. Saya ada satu penyelesaian. Dia ada satu benda ni, tahu nama dia. Buku teks KSSM Fizik tingkatan 4. Saya tak silap maafkan saya kalau saya tersilap Buku tu dia bahasa Melayu semua. Okay, tapi kalau dia ada tulis bahasa Thailand ke bahasa Korea, tolong beritahu saya saya pun nak buku tu Buka lah buku dia. Buku dia definisi bahasa Melayu. Okey. Baik. Cerita dia macam mana? Cerita dia bagaimana? Saya nak bawakan ke whiteboard satu lagi. Alright. Di sini merupakan satu tangki yang berisi gas oksigen. Apa-apa bekas yang mengandungi gas mestilah ada 3 benda. Punya film muka saya ni. Time exam ni korang mesti kena ingat muka ni. Yang pertama, wajib ada isi padu. Bekas. Yang kedua, wajib ada tekanan. Tekanan gas diukur menggunakan manometer. Cek balik form 5. Saya rasa siapa form 5 dalam kelas ni? By the way, kalau kelas korang ingat biasa-biasa, kelas form 5 pun ada. Student form 5 ada. Student degree pun ada tau. Okey. Student PhD pun ada. Saya tak main. Okey, nama dia Basyariah tapi dia tak ada dalam kelas ni. Dia kelas hari fizik form 4. Hari malam ke-8 kimia saya tak tahu, saya tak ajar. Fizik form 5 hari Rabu, hari Isnin. Dia orang pun belajar. Korang sama power dengan dia orang tau.
Okey, tekanan gas diukur menggunakan manometer. Tolong cek untuk form 5, untuk yang level-level lain. Ya, kakak orang pun ada dalam ni. Ya, kakak. Saya tak tahulah kakak orang tu buat apa, tapi dia nak belajar fizik. Okey, silakan. Barometer kita guna untuk ukur atmosfera. Gas. Manometer kita guna untuk ukur tekanan gas. Gas. Kalau soalan keluar dalam kertas satu, alat manakah yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera? A. Neraca spring. B. Manometer. C. Barometer. D. Penukul. X. Abang, jawapan X ada bang. Puteri Nur Kamilia. D. Kelakar ke Puteri Nur Kamilia? Pakai penukul. Ukur atmosfera pakai penukul macam tu. Saya tak tahu apa yang Puteri Nur Kamilia tengah alami sekarang, tapi tuan-tuan kita doakan yang baik untuk beliau. Amin. Jawapan dia C lah. Barometer untuk atmosfera. Gas adalah manometer. Okay. Dan dia juga akan ada isi suhu, temperature. Apakah ayat dia? For a fixed mass of enclosed gas. Bermakna dalam bekas ini dia ada berat. Betul tak? Ini dia ada berat. Kerana gas adalah zarah, matter. Jirin is anything that has mass and occupies space. Okay? Bila saya pump lagi banyak, saya pump dia lagi berat, betul? Dia ada mass. Mass untuk satu bekas yang tertutup ialah fix. 20 kg saya letak dalam ni 20 kg. Okay. Ini adalah tangki gas yang mereka guna dekat hospital. Sekarang ni kalau korang tahu yang COVID, saya punya family members pun ada yang get into the hospital. Bila dia masuk hospital ni, coronavirus ni one of the effect is they goes to the lung and then dia akan substitute ferrum punya content dalam red blood cell kita, and then yang COVID tu dia akan pegang oksigen. So dia akan jadi oksigen deficiency dalam badan. So bila oksigen deficiency dalam badan, kita kena supplykan dengan oksigen. Ni lah tong gas dia. Okay, and then dia ada oxygen concentrator, and then dia ada patient lah kat sini. Baik, untuk orang yang kurang oksigen ya, untuk orang yang kurang kasih sayang tak ada kasih sayang bagi oksigen mana pun tak jadi apa bang bertabahlah. Okay, untuk kasih sayang tu dia punya penawar dia adalah sabar. Baik, cerita dia begini. Brittany asal mana Brittany asal mana? Asal boleh. Asal Sarawak. Okey. Saya cuba lukis ini sebab dia saya tidak mengajar sejarah ya tuan-tuan dan juga sejarah saya waktu trial SPM ialah F ya. Tapi saya buat comeback di mana SPM saya dapat A+, terima kasih semua. Okey, dan kerana zaman prioritik parlimen suara apa semua tu kan. Tapi inilah dia tuan-tuan puan, kita ada Sabah, kita ada Sarawak ya. Dan ini kat atas ni Johor, ini kita ada Melaka, and then kita ada korang tahu lagi. Korang tak tahu tak aktif syukur semua orang. Baik. Brittany dekat sini ya. Brittany dekat Sarawak. Belah mana? Sarawak, Batu Sembilan. Okey, terima kasih. Brittany kat mana? Sandakan. Diana, kenapa tolong jawabkan? Okey, sinilah. Brittany kat sini ya. Rambut beliau macam ni. Beliau mempunyai seorang boyfriend yang baru di England. Okey. Beliau mempunyai seorang boyfriend baru di England. Saya main lukis je England, korang tengok macam-macam. Malam ini adalah final Euro 2020 England bersama dengan Myanmar. Okey, antara pemain England merupakan boyfriend baru kepada Brittany ya. Nama beliau ialah Harry Khan. Harry bukan Harry Potter lah. Bukan Harry Potter. Bukan. So boyfriendnya di situ mempunyai jambang sikit ya. Brittany adalah seorang girlfriend yang sangat mengasihi boyfriendnya. Disebabkan malam ini final, beliau membelikan bola sepak yang baru.
Okey, dia membelikan bola sepak yang baru. Besar bola tu. Harry Khan. Harry bukan Harry Potter lah. Bukan Harry Potter. Bukan. So boyfriendnya di situ mempunyai jambang sikit ya. Brittany adalah seorang girlfriend yang sangat mengasihi boyfriendnya. Disebabkan malam ini final, beliau membelikan bola sepak yang baru. Okey, dia membelikan bola sepak yang baru. Besar bola tu, besar. Tapi boyfriend dia jauh, kesian, LDR. Dia pun hantarlah